Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Kami telah diberikan tugas untuk memberi ulasan dokumentari berkaitan dengan pengajian ketamadunan. Kami bersependapat untuk memberi ulasan tentang kota larangan tamadun Cina. Sebelum kita memulakan ulasan dokumentari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang. Pertama ialah saya, Aisyah Aryana. Kedua ialah Atira. Ketiga ialah Farah Daniel. Keempat ialah Malik Singh. Dan akhir sekali ialah Nur Azrin Arisha. Tanpa meninggalkan masa, saya ingin menunjukkan Diksi untuk memberikan ulasan berkaitan sejarah kota larangan tamadun Cina. Terima kasih Aisyah Rana. Untuk sejarah pembinaan kota larangan, ia merupakan istana diraja yang pernah menjadi kediaman bagi maharaja-maharaja Cina di zaman dua dinasti terakhir iaitu dinasti Ming dan dinasti Qing. Kompleks ini meliputi keluasan sebesar 720,000 meter persegi dan dikelilingi oleh tembok yang tingginya 10 meter dan parit perlindungan selebar lebih 50 meter di pusat bandar di utara dataran Tiananmen, Perbandaran Beijing. Untuk reka bentuk bangunan pula, saiz, susunan, bentuk, hiasan dan kemudahan yang terdapat di kota larangan dibina menurut sistem kesusilaan, etika dan hierarki pangkat dinasti feudal yang ketat dan juga menggambarkan kuasa maharaja Allah yang maha tinggi. Itu sahaja untuk sejarah pembinaan kota larangan. Baik, terima kasih Mandir atas penjelasan yang sangat bagus. Saya Nur Azrin Arisha binti Muhammad Zadi akan membincangkan tentang ideologi pembinaan kota larangan. Terdapat 9,999 per 5 buah dewan dan rumah di kota larangan Beijing. Menurut kepercayaan golongan maharaja, maharaja merupakan putera maharaja di langit yang menentukan segala sesuatu di dunia. Istana diraja di langit mempunyai 10,000 buah dewan dan rumah. Istana diraja di dunia tidak boleh melampaui bilangan itu. Maka jumlah dewan dan rumah di kota larangan Beijing ditetapkan sebanyak 9,999 per 5 buah. Baiklah, kota larangan dibina melalui konsep yin dan yang, juga mempengaruhi seni bina kota larangan. Pembinaan kota larangan mesti mencapai keseimbangan antara elemen yin dan yang. Dalam struktur seni bina, bumbung dianggap memiliki elemen yin dan yang, iaitu yang akan menurun daripada bumbung bangunan, malahan tenaga yin akan menarik daripada tiang bangunan. Dalam sistem pemerintahan dinasti Qing dan Ming, pemerintah dan para pembesar hanya dibenarkan membina satu kediaman yang mengikut pangkat dan permintaan. Sebagai bukti, kota larangan pada luaran kelihatan bersaiz besar dan megah, tetapi dewan dalam bersaiz berkecil kerana dewan itu dibina hanya untuk bertujuan sebagai tempat pertemuan untuk maharaja membincangkan hal ehwal negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Arisha atas penjelasan yang amat jelas itu. Sekarang saya Farah Daniel akan membincangkan tentang ciri-ciri pembinaan kota larangan. Pertama sekali, pertahanan. Di sekitar bandar ini terdapat parit selebar 52 meter sebagai barisan pertahanan pertama. Kedua, mahkamah luar. Hal Al-Haramain tertinggi mempunyai 3 bangunan utama di mana maharaja menghadiri upacara besar dan menjalankan urusan negara. Ketiga, mahkamah dalam. Keluar dari Hall of Preserving Harmony, anda akan melihat sekumpulan besar marmar yang diukir dengan reka bentuk awan dan naga. Pergi lurus, anda akan melihat pintu gerbang lain yang disebut pintu kemuliaan syurgawi Qian Jingmen. Ini adalah pintu masuk utama ke ruang tamu dalaman. Berikut adalah 5 ciri utama reka bentuk seni bina yang unik di kota larangan. Pertama, simetri aksial dan orientasi selatan utara yang disusun secara simetri. Kedua, pertukangan tertinggi. Kota larangan adalah kompleks struktur kayu kuno terbesar terlengkap di dunia. Ketiga, warna imperial merah dan kuning adalah warna yang utama. Keempat, hiasan bumbung 12 patung atap iaitu daripada kiri dan ke kanan. Kelima, singa batu dan gangsa. Dalam budaya Cina, singa adalah raja binatang dan dianggap sebagai simbol kekuatan dan kemegahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Farah. Sekarang saya akan bincangkan cabaran pembinaan kota larangan. Ia terbahagi kepada 2. Yang pertama, masalah kebersihan di seni bina tamadun Cina. Kota larangan terbuka untuk semua pelancong untuk melawat dengan membeli tiket. Ini telah menyebabkan pelbagai alasan
kepada bangunan-bangunan tersebut. Kebersihan tidak dijaga, seni bina dirosakkan oleh pengunjung dan gejala vandalisme. Yang kedua, ancaman gempa bumi. Bencana alam yang utama menjadi ancaman untuk seni bina tamadun Cina adalah gempa bumi. Dalam setiap pembinaan yang dirancang, pakar seni bina pada zaman tamadun Cina mesti mempertimbangkan kesan gempa bumi. Sekian. Dengar. Terima kasih Atira atas ulasan tadi. Sekarang saya akan mengulas tentang keunikan dan sumbangan Kota Larangan. Pertama, keunikannya ialah pada tahun 1987, ia telah disenaraikan oleh UNESCO sebagai tapak bersejarah yang mempunyai koleksi struktur kayu purba yang paling banyak di dunia. Selain itu, ia mempunyai susunan ruang yang melambangkan bumi dan syurga. Ruang utama, gelanggang luar dan dalam semuanya disusun dalam kumpulan 3. Bentuk trigram Kian yang mewakili syurga. Kediaman inner court sebaliknya disusun dalam kumpulan 6, bentuk trigram Kun yang mewakili bumi. Akhir sekali, ia mempunyai susunan bumbung yang unik. Hal ini kerana untuk mengelak bumbung itu didarati oleh burung. Sumbangan Kota Larangan ini pula ialah ia banyak menyumbang dalam kesenian tamadun Cina. Hal ini kerana Kota Larangan kini menjadi muzium yang mempunyai antara banyak artifak bersejarah yang ditinggalkan sejak dinasti Qing dan dinasti Ming. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kami berharap bahawa penjelasan kami dapat memberi sedikit informasi tentang seni bina dan ciri-ciri Kota Larangan. Terima kasih.